Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh masuk. Masya Allah. Kita boleh masuk dalam majlis kita, insya Allah 9:30 malam ni. Kita berada dalam, Masya Allah, dihantar. Insya Allah mungkin nanti dihantar pada WhatsApp juga. Satu lupa nak bagi tahu tadi. Insya Allah dihantar pada WhatsApp. Mungkin beberapa orang tak dapat mengetahui. Masya Allah, boleh hadirkan diri. Masya Allah, kita akan mulakan pengajian malam ni. Masya Allah, Jeff, Hasbullah, Izzat Isa, Abdullah Azli, Al-Fansuri, sudah masuk dan semua tu. Masya Allah. Ahmad Nubli, Masya Allah. Hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Jangan lupa iman dan ihtisab. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Iman dan ihtisab, Masya Allah. Kita berada dalam iman dan ihtisab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh hadirkan diri, Masya Allah. Hadirkan diri dalam, tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Kita menunggu lagi kawan-kawan. Abdul Razak, Abdul Manaf, muda, Masya Allah, telah masuk. Masya Allah. Abang Cik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah, Masya Allah. Abdul Razak, Abdul Manaf, ada 12 orang dah. Masya Allah. Kita tunggu sekejap lagi waktu untuk kita mulakan pengajian kita. Yakin kita pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin kita pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meletakkan iman dan ihtisab, dan serta raikan adab-adabnya dalam belajar ilmu. Duduk dengan memberi perhatian yang sepenuhnya, sebaik-baiknya. Masya Allah, sebelum kita belajar, kita bermutala'ahlah sedikit pada pelajaran yang kita mutala'ah, pada pelajaran yang akan datang. Lebih kurang dalam 1 jam setiap malam, lebih kurang dalam 1 jam. Kalau kita ada program dalam 1 jam, maka lebih kurang dalam 10 muka surat tuan-tuan tengok awal. Jadi benda-benda yang nak disampaikan tu mungkin sudah ada di dalam benak fikiran tuan-tuan, dalam pemikiran tuan-tuan. Maka mudahlah tuan-tuan dan puan-puan, mudah untuk memahaminya. Masya Allah. Abu Zuhair, Masya Allah, kita sedang menanti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majadha, amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Kita berada pada muka surat 482, pada jilid kedua, muka surat 482, Kitabus Salat, dalam bab Sifatus Salat, hadis yang ke-12, iaitu kaifiat solat Nabi. Semalam telah kita baca ibarahnya, so malam ni kita baca pada terjemahan hadis saja. Terus kita baca kepada terjemahan hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Humaidi As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, di dalam satu majlis yang terdiri daripada 10 orang sahabat, akulah yang paling mengikati sifat-sifat Rasulullah SAW. Dalam satu majlis, sahabat ni duduk 10 orang. Yang paling ingat beliaulah. Jadi dari nisbah
bahawa beliaulah yang paling hampir dengan Nabi SAW, yang mana sahabat-sahabat yang elders tu telah meninggal. Jadi mereka berkata, tunjukkanlah ia kepada kami. Beliau berkata, tunjukkanlah macam mana sifat Nabi. Beliau berkata, apabila Nabi berdiri untuk solat, baginda akan mengangkat kedua tangannya hingga ke faras dengan bahunya. Kemudian baginda bertakbir. Aras bahu, semalam kita dah tunjuk dah. Kemudian membaca surah atau ayat. Kemudian takbir dan mengangkat tangan seperti yang disebutkan. Membaca Fatihah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita baca Fatihah sudah memadai. Tapi kalau kita baca dalam sembahyang imam, kita baca lagi ayat-ayat belakang tadi, iaitu ayat-ayat dalam surah. Tapi bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia masih kena baca lagi selepas Fatihah 3 ayat lagi, ataupun satu ayat yang panjang yang sama dengan 3 ayat, baru boleh rukuk. Seperti yang disebutkan. Kemudian rukuk serta meletak tapak tangan di atas kedua lutut. Kemudian meluruskan tulang belakang betul-betul 90 darjah. Kemudian baginda tidak menundukkan kepala. Jadi rukuk tu samalah, kepala tu dia rukuk tu dia sama. Ada tak rukuk, dia sama, kepala tadi sama. Kepala tu dia tak rukuk macam tu, dia sama kepala. Maknanya 90 darjah lah. Menundukkan kepala dan tidak mendongok ke atas, dan tak juga mendongok ke bawah atas begitu, tak juga tunduk ke bawah macam tu. Kemudian baginda mengangkat kepala dan menyebut Sami Allahu liman hamidah. Dan di situ kemudian baginda mengangkat kedua tangannya seperti di dalam takbir. Itu kita panggil dia rafa' yadain, mengangkat kedua tangan, iaitu bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Ini hanya 2 mazhab saja, iaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kemudian turun ke tanah untuk sujud. Dan baginda merenggangkan tangannya dengan rusuknya dan membuka jari-jarinya. Kemudian mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya sehingga kesemua tulang sendi berada pada posisinya. Kemudian sujud semula serta takbir. Dan baginda melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya. Kemudian duduk dalam keadaan tegak seketika, kita panggil duduk istirahat, sehingga kesemua tulang rusuk. Itu nak naik rakaat seterusnya, sehingga tulang sendi berada pada posisinya. Kemudian baginda bangun. Kemudian baginda melakukan sedemikian pada rakaat kedua. Apabila baginda bangun untuk rakaat kedua, baginda takbir dan mengangkat tangan sehingga paras bahu. Ini bangun daripada rakaat kedua, iaitu bangun daripada rakaat kedua nak ke rakaat ketiga lah, baginda bertakbir. Di situ juga rafa' yadain. Baginda bertakbir, mengangkat kedua tangannya sehingga paras bahu dengan bahunya, seperti dilakukan pada mula-mula solat, iaitu kita naik rakaat, habis rakaat pertama, nak naik rakaat kedua tak ada takbir rafa' yadain, tak ada rafa' yadain. Cuma daripada tahiyat tu, daripada tahiyat rakaat kedua naik untuk rakaat ketiga, selesai rakaat kedua, di situ ada rafa' yadain, mengangkat tangan, ada mengarasi paras bahu juga, dan di situ rafa' yadain lah, di situ naik begitu dalam rafa' yadain tersebut. Kemudian turun sujud, begitu menipatnya hingga rakaat kedua. Apabila bangun daripada rakaat kedua, baginda takbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga sama dengan paras bahunya, seperti yang dilakukan pada mula-mula solat. Kemudian baginda melakukan sedemikian baki rakaat seterusnya hingga ke rakaat akhir yang padanya terdapat salam, iaitu rakaat keempat. Baginda mengeluarkan kaki kirinya dan duduk tawarruk, iaitu duduk tahiyat akhir lah kita panggil tu. Kita panggil dalam Arab dipanggil duduk tawarruk di bahagian kiri baginda. Kemudian baginda memberi salam. Sahabat berkata, benar, begitulah solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setakat ini hadis tu riwayat Imam Abu Daud, Imam Darmi, Imam Tirmizi dan serta Imam Ibnu Majah meriwayatkan yang semakna dengannya. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ialah sahih. Okey. Dalam riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Humaidi juga, tapi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,
berbunyi, kemudian baginda rukuk dan meletakkan tangannya pada kedua lututnya seolah baginda menggenggamnya, genggam sikit, dan baginda mengemaskan jarinya, kuatkan sikit, ketatkan jarinya dan menjauhkan daripada lambung. Bukan begitu, jauhkan daripada lambung. Dan beliau berkata, kemudian baginda sujud lalu meletakkan hidung dan dahinya ke tanah serta menjarakkan antara tangan dan lambungnya. Bukan duduk rapat, duduk seperti binatang tadi, sujud macam tu. Duduk ni, sini ke sini, sujud bawah, tak angkatkan tangan lengan tadi. Dan menghadap dadanya ke arah kiblat dan meletakkan tapak tangan kanannya di atas lutut kanan dan tapak kirinya ke atas lutut kiri serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Syahadah lah tu. Syahadu an la ilaha illallah. Itu syahadah. Imam Abu Daud, dalam riwayat yang lain daripada Imam Abu Daud juga berbunyi, apabila baginda duduk pada rakaat yang kedua, baginda akan duduk di atas tapak kiri kaki kirinya dan menegakkan yang kanan. Apabila rakaat keempat, baginda meletakkan papan punggung sebelah kiri di atas bumi dan mengeluarkan kedua kakinya daripada satu bahagian. Itu duduk tawarruk lah. Okey, penerangan. Sahabat berkata, iaitu siapa sahabat ini? Abu Sa'id Al-Humaidi berkata, akulah orang yang paling mengingati sifat-sifat solah Rasulullah SAW. Beliau berkata begini kerana membandingkan dengan sahabat yang lebih kecil di kalangan mereka. Pada masa itu, beliau dah di kalangan sahabat yang dah tua, dah dewasa dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang lain. Sebab sahabat-sahabat lain telah meninggal, hanya tinggal beliau saja. Dari nisbah sudut tu, beliau berkata, dalam hadis ini juga tidak disebut mengenai bacaan iftitah dan tidak doa iftitah tak dibaca ataupun sana dalam mazhab Hanafi dan Hanbali. Dan ta'awuz, lepas tu ta'awuz membaca a'udzubillah dan membaca basmillah, iaitu bismillah. Wa yad'u rahilataihi ala rukbatayhi, maknanya ialah perlu menggenggam tangan pada lutut ketika rukuk, bukan hanya meletak, kita kena genggam sikit. Begitu. Baginda duduk dalam keadaan tegak seketika, menunjukkan baginda melakukan duduk istirahat. So saya tunjukkan poin-poin tertentu saja. Sebab daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, daripada rakaat ketiga nak naik ke rakaat keempat. Nak naik rakaat keempat, jadi baginda akan duduk istirahat. Ini istidlal dalil bagi kita hadis ini. Sebab kadang-kadang a'immah mereka mengambil hadis itu di awal permulaan Islam. Ada mereka yang mengambil riwayat itu di pertengahan Islam, di pertengahan amalan pertengahan zaman Islam, dan ada mengambilnya di akhir hayat Nabi. So keperbagaian di ataskan dasar rawi-rawi yang meriwayatkannya lah. Baginda bangun daripada rakaat kedua, baginda takbir dan mengangkat tangannya. Ini dalil mazhab Syafi'i bahawa perlu mengangkat tangan pada qiyam rakaat kedua dan keempat. Perlu untuk mengangkat tangan pada qiyam rakaat kedua dan keempat. Mana keempatnya rakaat kedua saja, rakaat keempat tak ada dah. Naik rakaat keempat tak ada, naik rakaat kedua je lah. Rakaat keempat tu silap tu. Perlu mengangkat tangan pada qiyam rakaat kedua dan keempat. Keempat tu tak betul tu. Maknanya selepas rakaat kedua, maknanya naik ke rakaat ketiga pada awal, dan rakaat ketiga, rakaat keempat tak perlu mengangkat. Perlu mengangkat tangan. Tidak, itu kadang-kadang tersilap tu dari sudut tu. Okey, waqa'ada mutawarriqan, yakni Nabi duduk tawarruk, iaitu dalil mazhab Syafi'i bahawa sujud yang terdapat salam selepasnya disunatkan untuk duduk tawarruk. Sahabat berkata benar ketika itu 10 orang sahabat Nabi telah membenarkan kaifiat solat baginda yang telah disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Humaidi As-Sa'idi itu. Meletakkan hidung dan 10 orang. Dari bila 10 orang, dia dah sampai ke riwayat tawatur lah. Maksudnya perbuatan itu telah dilakukan dan diakui oleh 10 orang sahabat. Meletak hidung dan dahi di tanah perlu meletakkan.
meletakkan hidung dan dahi di tanah. Perlu meletakkan hidung dan dahi di tempat sujud. Dalam mazhab yang tiga mengenai muka ni, dahi dan hidung, adakah perlu letak dahi atau perlu letak hidung saja, atau perlu letak dahi tanpa hidung, macam mana? Dalam mazhab imam yang ketiga, iaitu Imam Salasah, berpendapat memadai untuk sah solat dengan meletakkan dahi sahaja tanpa meletakkan hidung di tempat sujud. Sudah memadai dahi. Kalau tak letak dahi, tak sah. Yakni jika tidak meletakkan dahi, maka tidak sah solat. Makna sujud ialah meletakkan anggota yang paling mulia, yakni muka, di tempat sujud, dan anggota muka yang paling besar ialah dahi. Mazhab Hanafi berpendapat mesti meletakkan salah satu daripada keduanya. Tak letak dahi pun tak apa, letak hidung sudah memadai. Terdapat 7 anggota sujud, iaitu dahi. Bagi kita 7 anggota sujud: dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 perut jari-jari kaki. Perut anak jari kaki tu kan kita lipat macam tu. Perut anak jari kaki mesti lipat. Dia tak boleh bercancang macam tu. So dia tak boleh bercacang, dia kena berlipat. Dia kena berlipat sedikit. Berlipat tu menunjukkan kalau tak lipat, kalau tak kena perut anak jari tu, tak sah. Berdiri sahaja itu mazhab Hanafi. Kalau tergantung lagi tak sah sembahyang. Dan kaifiat ini kita pelajari daripada guru-guru kita, walaupun kami sudah berada di tahun yang terakhir. Khususnya Maulana Nazrul Rahman Tamat Barakatuhum begitu mengambil berat tentang kaifiat sembahyang ni. Kita panggil dia amalan zahir ni. Macam mana qiyamnya, macam mana rukuknya, macam mana i'tidalnya, macam mana sujudnya, macam mana duduk antara dua sujudnya, macam mana tahiyatnya, tawarruknya, iftirashnya. So lihat, mana setiap orang perhatikan amalan orang lain. Satu waktu kita ambil kawan kita, lihat kita sembahyang, dan dia cek daripada awal hingga akhir. Jadi bila orang cek, kita akan kita selalu jaga betul. Jadi kita buat latihan-latihan beginilah. Seumpama ini untuk kita hadirkan sekurang-kurangnya amalan-amalan ini dilakukan dengan terbaik. Hadis yang 802/13, sambungan daripada hadis ini, sebab itu tidak ada tajuk. Wa an Wa'il ibn al-Hujr radhiyallahu anhu annahu absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qama ila as-salah rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibai wa hadha ibhamaihi uzunain summa kabbara. Rawahu Abu Daud wa fi riwayatin lahu yarfa'u ibhamaihi ila syahmati uzunayh. Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau memperlihatkan kepada Nabi ketika beliau bangun ingin memulakan solat. Tu sebab tu kita, ini adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami buat ini di madrasah, itu satu sunnah. Jadi pada tuan-tuan yang duduk dekat-dekat, kalau jumpa sekali-sekala, tunjukkan amalan tadi. Rukuk macam mana? Kau tengok rukuk aku betul tak? Biasanya kita duduk rasa rukuk kita dah betul. Bila kawan kita tengok, bagulah rukuk kita tak ada. Dia kata engkau ni baru 80 darjah, bukan 90 darjah. Jadi baru orang lain tengok. Bila orang lain tengok, baru dia akan dapat memperbetulkan sembahyang kita, cara kedudukan solat kita tadi. Begitu. Jadi ketika beliau ingin memulakan solat, beliau mengangkat kedua tangan sehingga sampai ke paras bahunya dan ibu jarinya pada cuping telinganya. Itu riwayat yang diambil, ibu jari duduk cuping telinga. Itu riwayat yang diambil untuk Imam Abu Hanifah lah. Tapi tak kisahlah, maksudnya sahabat ni bila nak buat, dia tunjuk pada Nabi supaya Nabi lihat perbuatan dia tu betul ke tidak. Kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Imam Abu Daud
Dalam riwayatnya yang lain berbunyi, dia mengangkat kedua jarinya sehingga ke paras cuping telinga. Hadis ini adalah dalil mazhab Hanafi, iaitu mengangkat ibu jari pada paras cuping telinga ketika takbiratul ihram. Cara meletakkan tangan ketika qiyam. Cara meletakkan tangan pula ketika qiyam. Hadis yang 803. Wa an Qabisah bin Hulb an abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ummuna faya'khudhu shimalahu bi yaminihi rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadrat Qabisah bin Halab rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya radhiyallahu anhu bahawa dia telah berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, maka baginda meletak tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ke-804-15. Hadis musii'us solat juga. Hadis yang mana orang yang merosakkan solat dengan meninggalkan tamakninah. Hadis ni diulang dalam rakaat dalam fasal kedua. Fasal pertama telah ditunjukkan dan fasal kedua diulang kembali. Fasal kedua diulang kembali. Hadis musii'us solat, iaitu orang yang merosakkan solatnya. Kena cek satu sama lain. Mudah kita pergi suri petaling, mudah kita cek solat. Ya, bagus. Maksudnya masing-masing tengok. Dan sekurang-kurangnya kita telah melakukan amalan sunnah Rasulullah. Jadi amalan sunnah ni jangan dah masyarakat tinggalkan. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru man ahya sunnati. Orang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umatku, ketika fasyak dan mungkar. Jadi amalan yang mana telah umat ini tinggal, sunnah-sunnah ini, banyak sunnah-sunnah yang kecil, simple-simple, tapi banyak telah kita tinggal. Maka kita hidupkan kembali. Walaupun tidak kekerapannya tidak begitu kerap, tapi sekurang-kurangnya at least kita mengamalkan perbuatan tersebut. Supaya orang lihat, baru kita sedar akan kesalahan kita tadi. Baru kita sedar. Perut jari itu maksudnya sekurang-kurangnya satu pun sudah cukup lah untuk kaki itulah. Satu kaki itu perut jari ibu pun sebaik-baiknya kesemuanya lah. Tapi sekurang-kurangnya perut jari ibu kaki pun sudah memadai. Okey. Thailand suara berdengung. Thailand suara berdengung. Saya tak nampak Haji Abdullah Haji Abdullah Satar. Haji Abdullah jangan lupa hari Sabtu ni kami ke Kuantan. Pagi Sabtu di Masjid Haji Abdullah tu. Hari Sabtu Masjid Haji Abdullah ni. Khat. Wa an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي قال علمني يا رسول الله كيف أصلي قال إذا توجهت إلى قبلتي إلى قبلتي فكبر ثم قرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحلتي على ركبتي ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. هذا اللفظ للمصابح ورواه أبو داود مع تغيير يسير ورواه الترمذي والنسائي معناه. وفي رواية للترمذي قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد
fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu summa rka'. Okey. Okey. Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' berkata, seorang lelaki telah datang. Sebab dia keadaan berbeza sedikit. Pada hadis mula-mula tu dia panjang ni, dia ambil kadang-kadang poin-poin tertentu sebab rawi yang lain. Rifa'ah ni pula. Seorang lelaki telah datang dan solat di masjid. Kemudian dia datang kepada Nabi dan memberi salam. Lalu Nabi membalas salamnya, menjawab salamnya dan berkata, ulangi solat kamu. Sesungguhnya kamu masih belum solat. Laki itu berkata, dari riwayat pertama 3 kali dia ulang. Di sini dia hanya memadai dengan sekali sahaja. Ajarkanlah kepadaku bagaimana daku perlu solat ya Rasulullah. Baginda bersabda, apabila kamu menghadap ke kiblat, hendaklah kamu takbir. Kemudian bacalah Ummul Quran, iaitu Fatihah, dan apa yang Allah perintahkan untuk dibaca. Apabila kamu rukuk, letakkan kedua tapak tanganmu pada kedua lututmu dan tetaplah pada posisi itu, dan tegakkanlah belakangmu, iaitu 90 darjah. Apabila kamu bangun, angkatlah kepalamu sehingga kesemua tulang sendi kamu berada pada posisi asal. Apabila kamu sujud, tetaplah berada dalam keadaan sujud. Apabila bangun, dudukkanlah paha kirimu. Kemudian kamu lakukan sedemikian pada setiap rakaat beserta dengan tamak-ninah. Dan ini adalah lafaz yang diriwayatkan dalam kitab Masabih. Dalam riwayat Imam Abu Daud, terdapat sedikit perubahan, manakala Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i meriwayatkan yang semakna dengannya. Dalam satu riwayat Imam Tirmizi berbunyi, apabila kamu ingin solat, berwuduklah seperti yang diperintahkan, kemudian berdoalah dan tunaikanlah solat. Jika kamu mampu membaca Al-Quran, bacalah. Jika tidak, hendaklah kamu memuji Allah, bertakbir dan bertahlil, kemudian rukuklah. Hadis musi'us salat, iaitu yang berlalu pada fasal pertama, yakni hadis yang pertama lagi dalam fasal ni. Setiap perbuatan mesti dilakukan dengan tamak-ninah, yakni mengembalikan setiap sendi pada asalnya. Usalli bermakna ingin menunaikan solat. Tasyahhad hakim terdapat 3 makna. Selepas wuduk, hendaklah membaca doa wuduk sebelum solat, syahadah. Kemudian kedua, azan, kemudiannya iqamat. Kedua, tasyahhad, hadirkan hati, tawajuh kepada Allah, serta kosongkan hati daripada dunia. Seperti kata qad syahida badran, yakni dia telah menghadiri peperangan Badar. Syahid ni maksudnya hadirkan hati kita pada Allah. Sebab tu kita nak sembahyang, macam kita kata attention please, duduk, tawajuh. Lepas tu baru kita talafuz niat. Talafuz itu kan sunat. Dan takbir dalam niat tadi, dalam takbir niat kita, maka kita mendatangkan niat tadi di dalam hati kita. Begitu. Maksudnya kita mentawajuhkan amalan-amalan tersebut yang dilakukan, perkara-perkara yang perlu dilakukan. Hadis, ini hadis. Allahu Akbar. Ya, hadis seterusnya, kosongkan hati daripada dunia sewaktu ingin mengerjakan solat. Ni yang paling susah ni, nak kosongkan hati kita. So at least macam mana nak kira kosongkan hati daripada dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu masna tashahhudu fi rak'atain tashahhudun fi rak'atin takhashshu'un tadarru'un tamaskunun summa tuqni'u yaday yaqulu tarfa'uhuma ila rabbika mustaqbilan bibutunihima wajhak fataqulu ya rabbi wa man lam yaf'al zalika
fahuwa kaza wa kaza, wa fi riwayatin fahuwa khidaj. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Fadl bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat itu adalah 2 rakaat. Tasyahud pada rakaat yang kedua, merendahkan diri, tenang, merendahkan diri, takhusyuk, tadarru', tenang, dan mengangkat kedua tangan kamu. Tamaskunun tu tenang, merendahkan diri, tenang, mengangkat tangan kamu. Kemudian baginda bersabda, kamu mengangkat kedua tangan kamu kepada Rabb kamu dengan menghadap tapak tangan ke arah muka kamu dan berdoa. Lepas sembahyang kan kena berdoa. Maka sedemikian kekurangan terdapat. Barang siapa yang tidak melakukan demikian, maka sekian kekurangan terdapat pada solatnya. Dalam riwayat yang berbunyi, solatnya terdapat kekurangan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Balik nampak khusyuk, kena marah boleh dapat khusyuk. Kan khusyuk tu bukan menangis dalam sembahyang. Pakcik Roslin, kita dah bagi tahu, khusyuk tu ialah kita memberi perhatian yang penuh kepada amalan yang kita lakukan. Bukan sebab kita marah tu kita pun marah, teriak, kita nangis, lepas tu kita doa pada Allah. Tak. Sembahyang kita, hal-hal keadaannya ialah khusyuk tu apa dia? Kita dah jelas dah. Tidak melakukan selain daripada apa yang dilakukan pada saat itu. Itulah namanya khusyuk. Allah takhzura ghairu ma huwa fi, Allah takhzura ma ghairu ma huwa fi, wa in ta'allaqa bil akhirah. Itu makna dia khusyuk yang telah kita jelaskan panjang lebar dahulu. Jadi khusyuk ni Allah yakhdura ma ghairu ma huwa fi, tidak menghadirkan daripada apa yang sepatutnya dilakukan selain daripada amalan itu, walaupun perkara yang dilakukan itu dianggap sebagai akhirat pun, maka dia tidak khusyuk. Jadi kalau kita khusyuk, maksudnya kalau kita menangis dalam sembahyang, itu tidak menunjukkan kita khusyuk. Sebab kita menangis, okeylah kalau tentang baca ayat, kalau baca ayat azab kita menangis, tak apa, tak jadi masalah. Baca ayat menangis tu tak apa, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kan, begitu. Tetapi kalau menangis sebab lain, tak boleh. Jadi beginilah kita perlu lakukan. Kita perlu lakukan dengan yang terbaik lah. Okay. Itu makna dia khusyuk tadi. Tak apa, mungkin Pakcik Roslin kata tu khusyuk tu maksudnya memberi perhatian, khusyuk, ingat pada Allah, ingat pada bacaan-bacaan kita. Itu namanya dia khusyuk. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun sekiranya kita mengingati perkara-perkara akhirat, macamnya kita mengingati kubur, kita mengingati, ada orang kata semaya ingat ke kubur. Tak, itu tak nama khusyuk. Khusyuk tu alla yakhdura ma ghairu ma huwa fi, tidak menghadirkan selain daripada apa yang sepatutnya hadir pada ketika itu, walaupun perkara yang kita hadirkan itu bersangkut paut dengan akhirat sekalipun, dia tidak nama khusyuk. Sebab itu kita kena belajar sembahyang ni supaya jadi sembahyang khusyuk. Bukan kita menangis dalam sembahyang, tapi kita memberi perhatian kepada setiap bacaan kita. Tak apa, insyaAllah kita tengah-tengah belajar. Kita belajar sedikit-sedikit, lama-lama insyaAllah Allah SWT akan fahamkan kita kepada makna khusyuk. Okey, insyaAllah. Khair, perkataan tasyahud, takhusyuk, tadarru', tamassuk boleh dibaca dengan menjadi masdar atau fi'il mudhari'. Tasyahhadu, takhusya'u, tadarra'u, tadarra'u, tamassaku, ataupun kalau masdar tasyahhudun, takhusyu'un. Tapi kalau mudhari', fi'il mudhari' ni future tense ni kita baca tasyahhadu, tak jadi tasyahhudun lah, dia tak tanwin dia lah, dia bukan ism lagi lah, dia sudah jadi fi'il. Dua-dua boleh baca. Mazhab Syafi'i berpendapat afdal dilakukan solat sunat 2 rakaat.
solat sunat tarawih juga dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Macam ni. Sepatutnya solat sunat ni dia 2 rakaat saja, malam ke, siang ke dan sebagainya. Boleh nak buat 4 serentak. Misalnya kalau kita nak sembahyang duha, kita nak buat 12 rakaat, kita buat 4 boleh, tak jadi masalah, dibolehkan. Tetapi yang terafdalnya 2, tak kisahlah malam ke, tak kisah siang ke, sembahyang yang 4 tu atau yang lebih daripada 2, yang lebih daripada 4, kita buat 2. Itu yang afdalnya. Sebab sunat tarawih tu kita buat 2, kita tak buat 4 sekali, kita buat 2. Mazhab Hanafi afdal dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam pada malam dan siang. Dalilnya hadis ini. Tapi tidak pada tarawih lah. Tarawih dia pun buat 2 juga. Cuma kalau sembahyang sunat lain, dia akan buat 4 serentak. Hadir dalil dia hadis dia. Wa an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن يوتر قال يا عائشة Inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi. Rawahu Bukhari. Hadats Salamah bin Abdurrahman telah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, berapakah bilangan rakaat solat yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan, iaitu mengenai solat tahajud. Kita perlu faham dalam bulan Ramadan, nanti kita akan belajar bab Ramadan, bab solat Ramadan ni, dan kita akan belajar nanti dalam bab tarawih semua nanti kita akan belajar insya-Allah. Jadi gini, bulan Ramadan ni ada 2 sembahyang sunat, 2 perkara yang sunat. Satu tarawih dan satu sembahyang apa dia? Iaitu sembahyang qiyamul lail. Qiyamul lail ni dia sepanjang zaman, sepanjang tahun, dan tarawih hanya di bulan Ramadan yang khusus. Jadi sebab itu saya bracket solat tahajud ini, sebab bukan solat tarawih tu. Sebab ada mengatakan solat tarawih ni 8. Ni hadis ni lah yang orang akan mengambil. Sebab orang kata hadis Bukhari sembahyang tarawih ni 8, sunnahnya 8, bukan 20. Jadi Mekah Madinah pun buat 20, tak buat 8 pun. Walaupun Mekah Madinah tu paling kuat lah mazhab Hambali, tapi dia terpengaruh kepada Salafiyah, tapi masih lagi buat 20. Jadi sebab tu saya bracket solat bulan Ramadan bukan tarawih ni, solat tahajud. Jawab Sayyidatina Aisyah, bagaimana tidak menambah lebih dari baginda tidak menambah lebih daripada 11 rakaat solat tahajud, sama ada pada bulan Ramadan atau selainnya. Tengok kan, pada bulan Ramadan, fi Ramadan wala fi ghairihi, dan pada bulan selainnya. Maksudnya di sini bukan tarawih, di sini adalah solat tahajud ataupun solat qiyamul lail. Bagi orang tak tidur dia buat qiyamul lail lah, tapi bagi orang tidur dia panggil tahajud. Jadi takkan tarawih ada bulan selain Ramadan. Jadi sebab itu riwayat 8 rakaat yang diambil dikatakan oleh Aisyah pada bulan Ramadan, iaitu tarawih Nabi tak buat 8. Nabi bilangan tu tidak diketahui berapa bilangan Nabi buat. Sebab Nabi buat seumur hidup Nabi 3 kali je tarawih. 3 kali je Nabi buat. Lepas tu Nabi tak buat dah. 3 malam saja Nabi buat. Lepas tu Nabi tak buat dah. Sebab apa Nabi tak buat? Nabi takut tarawih tu jadi wajib. Nabi takut tarawih tu wajib-wajib. Witir terus macam mana Ustaz? Witir tu, kalau witir gini, dalam bulan Ramadan, sebenarnya kita bicara nanti di Ramadan, tapi dah tanya, okeylah kita jawablah. Begini, witir sebenarnya dia afdal bersama imam. Bulan Ramadan kan kita sembahyang, bulan lain kita sembahyang sendiri-sendirilah witir.
Tetapi bulan Ramadan afdalnya kita sembahyang bersama imam. Kecuali kalau tempat tu dia sembahyang 8 rakaat. So tempat tu sembahyang 8 rakaat, seperti dia buat witir 3. Kita tak payah lagi buat witir sebab kita nak sambung lagi 12 rakaat. Begitu kan kita kalau sembahyang di surau. Kalau kita pergi jemaah pun kalau dia buat 8, masalah. Tapi itu pun masih lagi ustaz kami beritahu, Ustaz Hasan almarhum rahmatullah alaih, meninggal, almarhum kata itu pun kita raih lagi. Maksudnya kita sembahyang, dia kan sembahyang witir kan 2 rakaat, kita sembahyang witir 2 rakaat, witir muqaddimah witir, dia panggil muqaddimah witir 2 rakaat, kita sembahyang tarawih lagi situ. Lepas tu masa dia sembahyang 1 rakaat, kita tak boleh nampak dengan jemaah ni, kita sembahyang juga witir rakaat ketiga 1 rakaat, tapi kita tambah lagi 1 rakaat, kita jadi tarawih juga di situ. Lepas tu kita sambung tarawih 8 je lah, bagi mereka yang nak sambung lagi lah. Jadi maksudnya begitu sekali, kesatuan kita nak jaga tadi. Begitu kan. Baginda akan menunaikan 4 rakaat dan jangan ditanya mengenai keelokan rakaat Nabi, macam mana panjangnya bacaan Nabi. Oh no problem, no comment di situ. Kemudian baginda akan menunaikan 4 rakaat lagi dan jangan ditanya mengenai keelokan dan panjangnya rakaat itu. Kemudian baginda akan menunaikan 3 rakaat lagi. Kataku, wahai Rasulullah, adakah tuan tidur sebelum tuan mengerjakan solat witir? Baginda menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya 2 mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Jadi pendapat ulama di sini mengatakan sahibain, iaitu dalam mazhab Hanafi mengatakan Imam Muhammad dan Imam Yusuf berpendapat solat sunat pada malam afdalnya 2 rakaat. Manakala pada siang afdalnya ialah 4 rakaat. Ini fatwa bagi mazhab Imam Abu Hanifah, tidak berfatwa kepada pendapat Imam Hanifah, tapi fatwa pada sahibain dipanggil. Imam Malik berpendapat hanya boleh dilakukan 2 rakaat saja, tidak boleh dijadikan 4. Bagi kita Imam Syafi'i afdalnya 2, tapi boleh buat 4. Begitu. Okey. Dapat juga diketahui bahawa hadis ini bahawa mestilah qiyam dalam keadaan merendahkan diri dan hati dalam keadaan takut kepada Allah, serta tafakkur. Selepas solat mestilah berdoa dengan mengangkat tangan, sama ada solat fardu maupun sunat. Jangan meletakkan sebahagian, maka seorang itu berada dalam kerugian. Lepas sembahyang doa, jangan tinggalkan doa lepas sembahyang. Jika tidak ni lepas sembahyang, Nabi kata salasan an yutira summa, Nabi SAW fahuwa kharaj taqulu ya Rab bituliha wa taqulu ya Rab wa man yaf'al. Itu doa Nabi. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mana tak ada doa pula. Fasal ketiga, imam mengucapkan semua takbir dengan suara yang kuat. Imam tu akan ucap takbir dengan suara yang kuat. Okey. Wa an Abi Sa'id wa an Sa'id bin Haris bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala shalla Abu Sa'id al-Khudri fajahara بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Hadrat Sa'id bin Al-Haris bin Mu'alla berkata, Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengimami solat kami. Lalu beliau menguatkan suara takbir ketika mengangkat kepala daripada sujud dan ketika bangun daripada 2 rakaat. Beliau berkata, beginilah aku lihat Rasulullah SAW bersolat. Sahabi telah memansubkan hadis ini kepada, dia telah mengatakan perbuatan ini telah dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, semasa pemerintahan, sebab tu dibawa hadis ni, cantik sungguh hadis ni. Dibawa hadis ni bahawa adanya takbir intiqalat dengan suara yang kuat. Lepas tu dibawa satu hadis yang mana perbuatan ini telah ditinggal semasa zaman pemerintahan Bani Umayyah oleh pemimpin-pemimpin mereka. Okey. Wa an Ikramata
Qala sallaitu khalfa shaykhin bi Makkah fakabbara sintaini wa ishrina takbiratan. Faqultu li Ibni Abbas innahu ahmaq. Qala sakalatka ummuka sunnata Abi Qasim alaihi salam. Rawahu Bukhari. Hadrat Ikramah rahmatullah alaih berkata, aku bersolat di belakang seorang syekh, orang tua di Mekah. Syekh itu takbir sebanyak 12 kali. Alah, semua terjemah ni salah, bukan 12 kali ni, 22 kali. Sintain wa ishrina, bukan 12 kali 22 kali. 22 kali, bukan 12 kali. Aku bertanya, ni kadang-kadang tersasul tulisan lah. Jadi bukan 12 kali, ubah bukan 12 kali, 22 kali. Takbir intiqalat tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Aku berkata kepada Sayyidina Ibn Abbas, sesungguhnya orang itu tidak mengetahui. Aku berkata, orang itu tidak mengetahui. Dia kata, orang tu kenapa takbir kuat sangat? Beliau berkata, semoga kamu kehilangan ibumu. Itulah sunnah Abu Qasim, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh itu siapa? Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah sembahyang. Kenapa? Para imam ketika khalifah Bani Umayyah beranggapan bahawa cukup dan memadai para makmum melihat imam melakukan perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun yang seterusnya tanpa perlu imam bertakbir. Lihat dah cukup saja. Oleh kerana perkara ini telah menjadi kebiasaan ketika itu, maka Hadrat Ikramah berasa hairan dan pelik melihat Sayyidina Abu Hurairah mengucap takbir dengan suara yang kuat ketika menjadi imam. Kadang-kadang sesuatu yang betul setelah ditinggalkan, maka orang tetap akan menganggapnya salah. Kadang-kadang banyak benda betul tapi dah ditinggalkan, jadi orang rasa benda pelik, benda tu dah janggal lah. Kadang-kadang benda tak betul, bila dibuat, dah rasa benda tu betul. Kalau orang lain buat, tak betul pula orang yang betul. Begitu. Jadi dia kata, pakcik yang jadi imam tu nampak tak betul semayang. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Umar, dia kata, semoga ibumu kehilanganmu. Orang Arab kan telah saya jelaskan, sebab yang mengajar adab ni adalah seorang ibu. Jadi takkanlah ibu kau tak ajar macam tu sekali. Terdapat 22 takbir, termasuk takbiratul ihram perlu dikuatkan dengan suara dalam 4 rakaat. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar 1. Lepas tu takbir nak rokok, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah 3. Takbir nak sujud, Allahu Akbar, takbir duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Takbir untuk rokok kali kedua, sujud kali kedua, Allahu Akbar 6 kali. Lepas tu takbir untuk naik ke rakaat ke 7 kali itu kan, ke rakaat ke 2, Allahu Akbar. Jadi begitu, 6 kali 4 itu 22 takbiratul ihram. 22 perlu dikuatkan. Mana 22 tu takbiratul ihram dia tak kira lah. Jadi dan takbiratul ihram 22 lah. Tuan-tuan kira sendirilah macam mana. Bagaimana kaifiat takbir yang dilakukan oleh Nabi? Wa an Ali bin Husain mursalan qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiru fi shalah kullama خفض ورفع فلم يزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى. رواه مالك. Hadrat Ali bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan secara mursal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir setiap kali baginda bangun dan naik. Baginda berterusan dalam keadaan sedemikian sehingga baginda wafat. Hadis riwayat Imam Malik rahmatullah alaih. Penerangan, tilka ism kepada Yazal, salah adalah khabarnya. Perawi hadis ini cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, anak dia Husain.
Husin ni anak dia Ali balik. Anak dia Ali balik. Masya Allah. Rafa' yadain sekali sahaja. Rafa' yadain sekali sahaja. Ini adalah mazhab Hanafi. Dia tidak ada rafa' yadain banyak kali. Dia rafa' yadain sekali. Maknanya takbir tahrim saja rafa' yadain. Hak lain tak payah angkat tangan. Allahu Akbar. Nak turun rokok pun tak payah. Allahu Akbar. Nak naik daripada rokok tidak pun tak payah rafa' yadain. Rafa' yadain sekali saja. Ini adalah dalil mazhab Imam Abu Hanifah. Wa an Alqamah radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi qala lana Ibnu Mas'ud ala usalli bikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa lam yarfa' yadayhi illa marratan wahidatan ma'at takbiril iftitah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa qala Abu Daud laisa huwa sahihin ala hadzal ma'na. Hada Alqamah rahmatullah alaihi meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, tidakkah kamu mahu melihat, tidakkah kamu mahu aku mengimami kamu dalam solat Rasulullah? Lalu beliau solat dan kemudian Hadrat Abu Sa'id berkata, bukan Abu Sa'id lah, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kadang-kadang tertulis salah, tertulis belaka. Ini tuan-tuan perlu baikilah. Jadi nanti untuk seterusnya tuan-tuan perlu baiki. Sebab kadang-kadang typo masih ada lagi. Itulah padalah masa-masa yang tertentu. Tidakkah aku mengimami kamu dalam solat Rasulullah? Lalu beliau solat dan beliau hanya mengangkat tangan sekali saja beserta dengan takbir permulaan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Imam Nasa'i. Imam Abu Daud berkata hadis ia tidak sahih menurut maknanya. Hadis ini adalah dalil bagi mazhab Imam Abu Hanafi, Imam Hanafi yang berpendapat bahawa hanya sekali takbir tahrim, yakni takbiratul ihram saja perlu akad tangan. Mazhab Syafi'i menjawab bahawa Imam Abu Daud tidak mensahihkan hadis ini, sebab itu kita tak jadikan dalil hadis ini sebagai dalil di dalam takbir dan beserta dengan rafa' yadain. Wa anhu, hadis ke-810 kurangan 21. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat istaqbala qibla wa rafa'a yadayhi qala Allahu akbar. Wa Abu Daud, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah berdiri untuk solat, baginda akan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya lalu menyebut Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ke-811, bracket kurangan 22. Nabi dapat melihat kelakuan sahabat walaupun baginda menjadi imam. Nabi nampak, tengok macam ada cermin kat depan, tengok macam ada CCTV. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wa fi muakhir sufuf rajul فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تتق الله ألا ترى كيف تصلي إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني لا أرى من خلفي كما أرى من بين يدي. رواه أحمد. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami solat zuhur dan terdapat seorang lelaki di belakang saf, dan lelaki itu telah melakukan perkara yang merosakkan solat. Mungkin apa dia buat pembatal, maka terbatallah solatnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, Rasulullah memanggilnya, wahai fulan, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu tidak melihat bagaimana kamu solat? Kamu tak takut ke sembahyang kamu tu? Sesungguhnya kamu menganggap ada perkara yang kamu lakukan tersembunyi daripadaku. Kamu buat benda tak betul, kamu rasa benda tu tak nampak. Aku tak nampak. Demi Allah,
Aku dapat lihat apa yang di belakangku seperti aku melihat apa yang di hadapanku. Penerangan. Aku dapat melihat apa yang di belakangku, maknanya ialah banyak sekali. Maknanya apa Nabi kata? Sebab apa atas situation tu Nabi sebut, dan apa irjah, apa terjih ulama. Apakah terjih ulama dalam menerangkan perkara ini? Pertama, Allah memberi wahyu atau ilham kepada Rasulullah sehingga baginda dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabat di belakang baginda. Sebab wahyu lah, bukan sebab tak tahu. Kedua, jika memberi makna melihat dengan mata, maka perkara ini khusus kepada Nabi sahaja. Yakni baginda boleh melihat di belakang seperti terdapat cermin di hadapan baginda. Seperti terdapat cermin di hadapan baginda. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi diberi mata kecil di belakang bahu baginda. Perkara ini tidaklah disebut di dalam hadis, cuma pendapat ulama yang mensyarahkan hadis saja. Tak ada dalam hadis pun, cuma diterangkan macam itu sebab apa Nabi nampak. Seterusnya, ada pendapat yang menyatakan bahawa Nabi diberi mata di bahagian belakang badan Nabi, atau Nabi dikasyafkan oleh Allah sehingga dapat melihat perkara itu, atau Allah Maha Kuasa memperlihatkan kepada Nabi, dan ini adalah mukjizat Nabi. Itu nak menunjukkan semua tu mukjizat Nabi lah. Sebab kadang-kadang Nabi kan muallimul ummah, dan bukan Nabi mengetahui perkara gaib. Sebab Nabi menafikan bahawa Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tak tahu perkara gaib. Kenapa telah saya jelaskan dalam bab qada nanti. Di dalam bab qada tadi, kadang-kadang Nabi berkata, macam mana? Nabi berkata, aku telah membuat satu keputusan. Nabi kata, mana keputusan aku tidak mengubah hukum Allah, dan aku membuat satu keputusan yang mana bergantung kepada hujah yang telah kamu beri. Bila dua orang dihadapkan di mahkamah pengadilan, maka setiap orang akan mengeluarkan hujah. Maka Nabi kata, mungkin dengan sebab kefasihannya dalam memberi hujah, maka kecenderunganku untuk memutuskan dan memihakkan kepada yang memberi hujah tadi dengan begitu lancar. Nabi kata, ada di kalangan kamu yang begitu lancar memberi hujah, dan aku membuat keputusan mengikut hujah yang diberikan kerana kelancarannya tadi. Lepas tu Nabi beritahu pula, aku berlepas diri jika keputusan, sebab apa Nabi kata, keputusan aku bergantung kepada zahir. Keputusan aku bergantung kepada zahir. Tengok sebab apa? Sebab dengan hujah tadi, dengan dalil tadi, dengan dalil dan hujah. Tengok pada lojalah ni kata dalil dan hujah dia tadi menyebabkan Nabi memihak kepada keputusan kepada orang yang begitu mahir dalam melakukan hujah tadi. Tetapi Nabi buat keputusan, jika keputusan itu yang aku buat tadi memakan hak orang lain, bermakna orang tu tak betul, tapi aku buat keputusan ke atasnya, dan keputusan itu menyebabkan dia memakan hak orang lain, Nabi kata, aku berlepas tangan daripadanya, sebab aku buat keputusan mengikut kata zahir. Dan Nabi kata, innama ana basyarun, sesungguhnya aku seorang manusia yang mungkin melakukan kesilapan, tetapi hukum Allah tetap. Dengan sebab itu aku memihakkan kepada yang salah lah, sebab aku tak tahu orang itu bersalah, cuma aku memihak kepada dia kerana dalil dan hujahnya tadi. Tetapi keputusan aku tidak akan mengubah hukum Allah. Kalau benda tu tetap haram, maka dia tetap haram, tak boleh jadi halal dengan sebab keputusan aku. Boleh faham? Sebab Nabi mukallaf pada zahir. Jadi sebab itu Nabi tak nampak benda-benda gaib. Tapi kadang-kadang Nabi nampak, sebab Nabi diberitahu oleh Allah SWT dengan secara wahyu dan sebagainya. Dan ulama mengatakan ini juga untuk para hakim-hakim. Kadang-kadang kan hakim dia tension tahu nak buat keputusan Allah, tapi dia akan buat keputusan mengikut apa yang perbentangan di dalam hujah tadi. Jadi bagi hakim jangan risau kalau dia buat keputusan yang salah pun. Kalau dia buat
keputusan yang salah pun, kalau dia buat keputusan yang salah pun tak apa, sebab dia bergantung kepada hujah. Sebab dia dah teliti dah hujah tadi, maka dia tak dikira bersalah. Jadi syukurlah tidak semua orang tak nak jadi hakim lah, sebab tak tahu hak mana dia putus tu betul tak salah. Kadang-kadang Nabi pun menunjukkan cara begitu, tapi Nabi dijelaskan, aku berlepas diri, sebab Nabi zahir pada mukallaf. Tapi kadang-kadang sebab tu dalam peristiwa ni Nabi ditunjukkan kepada keadaan sahabat yang melakukan perbuatan tadi, supaya membetulkan situasi tadi, membetulkan. Sebab Nabi kata Nabi itu adalah mu'allimul ummah. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Masya Allah. Nanti kita sambung lagi bab yang seterusnya, babu ma yaqra'u ba'da takbir. Bab apa nak baca selepas takbir pula. Bab seterusnya masih lagi, Masya Allah. Di dalam solat kita, bab sifatul solat ni agak panjang. Dalam jilid ketiga pun kita akan sambung lagi dalam sifatul solat. Masya Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. InsyaAllah. Mungkin kita ni kan 493 dah, kita pun tak banyak lagi dah. Kita pun mungkin serentak habis tu dengan daurah kita tu. Sekali daurah lagi ada 60 muka surat. Sekali daurah lagi insyaAllah habis jilid kedua di dalam Kitabut Taharah. Dan insyaAllah di sini pun kita ada dalam lebih kurang 70 muka surat lagi lah. 7 muka surat ni lebih kurang dalam 7 kali pelajaran lagi lah insyaAllah. Dalam 7 kali pelajaran lagi insyaAllah kita akan selesaikan lah kita insyaAllah. Jadi dua-dua serentak habis. Jadi dalam umum kita akan belajar jilid ketiga, dan seterusnya kita akan belajar jilid keempat, iaitu bab seterusnya insyaAllah ta'ala.